Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musabakah membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat akhir kebangsaan tahun 1447 Hijrah 2026 Masihi diteruskan malam tadi di Dewan Plenari Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Berangkat ke majlis tersebut, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Malik Ibni Kebah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah. 6 lagi peserta memperdengarkan bacaan masing-masing pada malam kedua. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Pihin Udana Hatib Dato' Paduka Seri Setia Ustaz Awang Haji Badaruddin bin Pengarah Dato' Paduka Awang Haji Othman, Menteri Hal Ehwal Agama selaku pengerusi jawatan kuasa tertinggi musabakah. Yang Berhormat Dato' Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amiliu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kawangan dan Ekonomi kedua. Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Daeng Hajah Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan. Yang Berhormat Pengiran Dato' Seri Setia Syamhari bin Pengiran Dato' Paduka Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi dan Ahli Jawatan Kuasa Tertinggi musabakah. Bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Dimuliakan Begawan Pihin Hatib Dato' Paduka Awang Haji Imran bin Haji Kuncang. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Malam kedua memperdengarkan bacaan daripada Awang Ahmad Zulwakar bin Haji Suhaili. Diikuti Dayangku Siti Umi Syazana binti Pengiran Haji Barjuki. Dan Awang Haji Hazwan bin Haji Salim. Persembahan Zainul Quran menyerikan lagi majlis. Juga memperdengarkan bacaan Dayang Norhania binti Nordin. Seterusnya, Awangku Adi Nazri bin Pengiran Haji Jofri. Dan terakhir, Dayang Nurin binti Muhammad Saleh. Kemuncak musabakah membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat akhir kebangsaan akan berlangsung malam ini dengan pengumuman keputusan dan penyampaian hadiah kepada para pemenang. Persekitaran kerja yang selamat dan sihat bukan sahaja melindungi kesejahteraan tenaga kerja, malah ia merupakan tonggak asas kepada kemajuan negara, kemakmuran ekonomi dan kestabilan sosial. Dengan memupuk budaya keselamatan yang kokoh dan berterusan, ia dapat memperkukuh asas bagi melahirkan tenaga kerja yang berproduktiviti tinggi dan membina masyarakat yang lebih sihat serta berdaya tahan pada generasi akan datang. Justru tegas Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua selaku menteri yang bertanggungjawab bagi Otoriti Kebangsaan Keselamatan, Kesihatan dan Alam Sekitar China adalah penting untuk memperakui bahawa sesebuah negara yang melindungi pekerjanya sedang memelihara masa depannya. Yang Berhormat Pihin Dato' Laila Raja Meja Jara Bersara, Dato' Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof menjelaskan demikian
dalam perutusan sempena Hari Sedunia bagi Keselamatan dan Kesihatan di Tempat Kerja 2026. Tambah Yang Berhormat, bahaya psikososial merupakan isu yang bersifat pelbagai dimensi dan boleh berpunca daripada beban kerja berlebihan, suasana kerja yang kurang memuaskan, peranan dan jangkaan tugas yang tidak jelas, kebimbangan terhadap perkembangan kerjaya, jaminan pekerjaan, konflik atau gangguan di tempat kerja dan cabaran berterusan untuk mengimbangi tanggungjawab profesional dan keluarga. Bagi menangani cabaran ini secara berkesan, para majikan, pekerja, pegawai sumber manusia dan pegawai keselamatan, kesihatan dan alam sekitar perlu beralih daripada pendekatan reaktif kepada pendekatan proaktif, pencegahan dan bersistematik. Ini termasuk mewujudkan persekitaran kerja yang bukan sahaja melindungi pekerja daripada bahaya tetapi turut memperkasa mereka untuk berkembang maju. Tema sambutan tahun ini persekitaran kerja psikososial yang baik, landasan ke arah pekerja yang berkembang maju dan organisasi yang teguh, menekankan kesejahteraan mental merupakan hak asasi dan bukannya satu keistimewaan. Walaupun kemajuan yang signifikan dicapai dalam pengurusan risiko fizikal dan operasi, perhatian yang setara perlu diberikan kepada risiko psikososial. Risiko tersebut termasuk beban kerja berlebihan, ketidakjelasan peranan, gangguan di tempat kerja serta tekanan berpanjangan yang kesemuanya berpotensi menjejaskan pertimbangan, mengurangkan prestasi serta meningkatkan risiko kemalangan dan kesilapan. Perkara demikian ditegaskan oleh Timbalan Menteri Keselamatan dan Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri semasa perasmian Bulan Keselamatan 2026. Diadakan sempena sambutan Hari Sedunia bagi Keselamatan dan Kesihatan di Tempat Kerja, majlis berlangsung di bangunan Reka Bentuk dan Teknologi Anggrek Desa. Datuk Seri Paduka Awang Haji Sofian bin Haji Sabtu selaku pengerusi Lembaga Pengarah Cina juga menekankan kepentingan pendekatan yang holistik dan berpandangan jauh terhadap keselamatan dan kesihatan pekerjaan dalam menyokong Wawasan Brunei 2035. Majlis diselajurkan dengan pelancaran dasar kebangsaan, keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Ucap tama bertajuk Pekerja Sejahtera Organisasi Kokoh, Refleksi Islam terhadap psikososial di tempat kerja disampaikan oleh Awang Muhammad Yusof bin Haji Abdul Majid, Ketua Bahagian Kaunseling dan Kefahaman Agama Jabatan Hal Ehwal Syariah. Pelancaran Bulan Keselamatan 2026 dan Dasar Kebangsaan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan mencerminkan komitmen negara bagi melindungi keselamatan tenaga kerja. Bersempena Hari Sedunia bagi Keselamatan dan Kesihatan di Tempat Kerja 2026 serta pelancaran Bulan Keselamatan 2026, Otoriti Kebangsaan Keselamatan, Kesihatan dan Alam Sekitar Cina mengadakan majlis sembahyang sunat hajat berjemaah dan bacaan ratib al-atas. Majlis berlangsung di Masjid As-Solihin. Hadir Datuk Seri Paduka Awang Haji Sofian bin Haji Sabtu, Timbalan Menteri Keselamatan dan Undang-Undang di Jabatan Perdana Menteri selaku pengerusi Lembaga Pengarah Cina. Majlis antara lain memohon perlindungan agar seluruh tenaga kerja di negara ini sentiasa dalam keadaan selamat dan sejahtera. 17 bakal haji terdiri daripada pegawai dan kaki tangan Kementerian Kewangan dan Ekonomi menerima sumbangan semasa majlis doa selamat bagi bakal haji dianjurkan oleh Lembaga Tawaran Negara Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Majlis berlangsung di kementerian berkenaan. Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat beruntung. Pertama sekali
Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amelio bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kawangan dan Ekonomi kedua. Ceramah khas bertajuk Rambaian Baitullah disampaikan oleh Pengiran Ahmad Faris Ramadhani bin Pengiran Haji Salahuddin, Pembangku Setiausaha Majlis Ugama Islam Brunei. Turut hadir Datuk Seri Paduka Awang Haji Khairuddin bin Haji Abdul Hamid, Timbalan Menteri Kawangan dan Ekonomi. Kefahaman yang jelas terhadap maksud wasatiyah sangat penting, lebih-lebih lagi dalam keadaan dunia yang berdepan dengan pelbagai pandangan ideologi maupun kemajuan teknologi. Perkara tersebut antara intipati dalam Nadwah Pengukuhan Kefahaman Ahli Sunnah wal Jamaah kali ke-5 yang berlangsung di Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan Kupu SB. Hadir Yang Berhormat Pengiran Haji Isa bin Pengiran Haji Aliuddin, Ahli Majlis Mesyuarat Negara selaku Ahli Majlis Kupu SB. Nadwah bertemakan pengukuhan konsep wasatiyah dalam beragama, menampilkan 3 ahli panel. Dikelolakan oleh Pusat Pengajian Kefahaman Ahli Sunnah wal Jamaah Kupu SB dengan kerjasama Jabatan Pengajian Islam, Kementerian Hal Ehwal Ugama. Nadwah antara lain memberikan konsep kesederhanaan dalam Islam di samping memupuk kepentingan kefahaman Ahli Sunnah wal Jamaah dalam kehidupan beragama, bermasyarakat dan bernegara. Negara Brunei Darussalam komited untuk memperkukuh kemahiran belia serta melahirkan generasi celik digital dengan berteraskan wawasan Brunei 2035 dan dasar belia negara dan strategi 2020-2035. Perkara itu antara yang dikongsikan semasa ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara menghadiri sesi plenari mesyuarat konsultatif ketiga Ahli Parlimen Muda AIPA secara dalam talian. Yang Berhormat Dayang Chong Chin Ye turut menekankan kepentingan bagi mewujudkan ruang digital yang selamat dan kondusif di samping meningkatkan kesedaran mengenai penggunaan teknologi secara beretika. Selain itu, keperluan bagi menggalakkan penglibatan belia serta memperkukuh kerjasama rentas sempadan sebagai persiapan untuk menghadapi cabaran masa depan turut diketengahkan. Juga menyertai Yang Berhormat Awang Abdul Aziz bin Haji Hamdan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Mesyuarat WIPA Anjuran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Filipina membawa tema Belia ASEAN mengukuhkan solidariti dan memperkasa pemimpin siaga masa depan, dihadiri oleh negara-negara ahli AIPA termasuk Timor Leste. Mesyuarat berperanan sebagai sebuah medium penting dalam memperkukuh solidariti serantau, memperkasa kepimpinan belia serta menyelaraskan perspektif dalam pengubalan dasar ke arah pencapaian wawasan ASEAN 2045 dan maklumat pembangunan mampan. Ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara juga menghadiri 2 buah sesi dialog yang membuka ruang bagi para delegasi untuk mendengarkan pembentangan yang disampaikan oleh perwakilan jemputan antaranya Yayasan ASEAN dan Pertubuhan Kesihatan Sedunia Filipina dan bertukar-tukar pendapat mengenai peranan para belia dalam era digitalisasi serta keperluan untuk memperkukuh tadbir urus kesihatan mental melalui sokongan institusi parlimen. Universiti Brunei Darussalam UBD melancarkan InnoFest 2026, Festival Inovasi dan Keusahawanan Dwi tahunan utamanya yang juga dapat mengukuhkan komitmennya dalam memperkasa keupayaan inovasi serta mempererat kerjasama industri di negara Brunei Darussalam. Dengan tema Innovate, Sustain and Scale, festival menghimpunkan para pelajar, penyelidik, syarikat pemula, perusahaan alumni serta rakan industri dalam satu platform dinamik yang memfokuskan kepada penterjemahan idea kepada penyelesaian berskala yang praktikal. Inisiatif ini mencerminkan usaha berterusan UBD ke arah pengkomersialan serta inovasi berimpak tinggi.
Dr. Hazri bin Haji Kifli, Naib Chancellor UBD dalam ucapannya menjelaskan inovasi bukan lagi satu pilihan, ia adalah keperluan. Selain berinovasi, UBD juga perlu memastikan projek yang dihasilkan adalah lestari, bermakna dan mampu berkembang menjadi penyelesaian yang memberi impak berpanjangan kepada masyarakat dan ekonomi. Lebih 24 peserta mengambil bahagian dalam festival tahun ini mempamerkan pelbagai projek merangkumi teknologi, kelestarian dan penyelesaian digital. InnoFest 2026 dibukakan bagi kunjungan orang ramai sehingga hari ini. Universiti Brunei Darussalam UBD komited untuk memupuk perkongsian strategik yang memajukan kecemerlangan akademik dan penyelidikan. Kenyataan itu dikongsikan semasa pembukaan persidangan anjuran bersama Persatuan Perpustakaan Brunei Darussalam BLA dengan UBD. Dengan tema Access to Knowledge and Future Literacies Moving Beyond Predictions, persidangan selama 3 hari itu diadakan di UBD. Profesor Dr. Haji Nur Azam Orangkaya Mahabijaya Haji Osman, Timbalan Naib Chancellor UPD, dalam ucapannya menekankan kepentingan program selaras dengan ucap tama bertajuk Information and Knowledge Management in the AI Landscape yang menekankan impak transformasi kecerdasan buatan AI dalam pengurusan dan akses maklumat. Persidangan antara lain membincangkan integrasi AI dalam perkhidmatan perpustakaan, digitalisasi dan manuskrip Islam. Dalam usaha menjaga dan memelihara kemaslahatan para mu'alaf di negara ini, khususnya dalam memperkukuh pengetahuan agama Islam dalam bidang akidah, ibadah dan akhlak, Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Hal Ehwal Agama melalui bahagian pembangunan mu'alaf, tarbiyah mu'alaf serta cawangan dakwah daerah-daerah menganjurkan skim bimbingan asas mu'alaf. Program diadakan secara serentak di ke-44 daerah selama 14 hari sehingga 16 Mei. Di daerah Brunei dan Muara, program diadakan di Pusat Dakwah Islamiah. Sepanjang skim dilaksanakan, para peserta didedahkan dengan pembelajaran ilmu asas fardu ain dan fardu kifayah serta sesi perkongsian mengenai pemakanan halal dan haram serta teknik penyembelihan ternakan. Di daerah Tutong, program diadakan di Pejabat Cawangan Dakwah Daerah Tutong. Boleh, Bob? Manakala di daerah Temburong, program diadakan di Pejabat Cawangan Dakwah Daerah Temburong. Sementara di daerah Blyth, skim diadakan di Jabatan Bandaran Kuala Blyth. Mengikuti kursus, tapi yang berpuasa di sini maksudnya puasa apa? Gleneagles JPMC terus meningkatkan rawatan jantung di negara ini dengan kejayaan pelaksanaan siri prosedur dalam tempoh 2 bulan yang lalu. Kejayaan itu mengukuhkan kedudukannya sebagai pusat jantung utama negara. Antara pencapaiannya dengan menggunakan sistem pengimejan endoskopi definisi tinggi. Pencapaian lain termasuk menjalankan kes extravascular implantable cardioverter defibrillator EVICD pertamanya. Peranti generasi ini membantu memantau degupan jantung dan boleh memberikan rawatan menyelamatkan nyawa jika berlaku degupan jantung yang tidak normal. Pencapaian ini mencerminkan komitmen berterusan Gleneagles JPMC terhadap inovasi, kecemerlangan klinikal dan penyelesaian penjagaan kesihatan kepada pesakit di negara ini. Menjedari mengenai isu kesihatan sendi yang sering memberi kesan kepada kualiti kehidupan harian penduduk di negara ini, Jurudompak Medical Center JPMC mengadakan ceramah mengenai keutamaan mobiliti, penjagaan ortopedik dan kesedaran awal. Ceramah diadakan di hospital berkenaan di Jerudong.
Ceramah menampilkan pakar dari Jepun yang antara lain menggariskan amalan literasi kesihatan asas yang penting untuk kehidupan seharian. Ia juga menjadi platform untuk membincangkan intervensi awal sebagai strategi paling berkesan terhadap cabaran mobiliti jangka panjang selain menggalakkan penglibatan komuniti.